Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani dalam kitab dia Risalah Misbahil Munir fi ma'rifatillahil qadir, sehinggalah perkataan dia sudah sekat mana muka surat 22. Lepas tu dan makna ta'alluq itu dan makna ta'alluq itu menuntut sifat akan satu pekerjaan lain daripada menuntut di zatnya Allah Ta'ala. Lalu ni kita masuk kecek mengenai ta'alluq. Ta'alluq ni asalnya tidak wajib belajar. Hak wajib kita belajar kata Allah Ta'ala ni berkuasa. Cukup hak tu. Kita pegang kata Allah Ta'ala tu berkuasa, pakai cukup hak tu dah. Tetapi ulama hurai mengenai ta'alluq kerana ada perbahasan takut-takut timbul kekeliruan dalam bab qada, dalam bab takdir. Maka kadang-kadang manusia ni hidup tak bercara apa. Semaya pun tak bercara, iman pun tak bercara, jenis tak bercara ada juga ni. Jadi kalau untuk kita orang awal ni hanya beriktikad Allah Ta'ala itu berkuasa. Lepas tu wak mari dalil kata Tuhan tu berkuasa, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sudah habis dah fardu ain kita dalam bab kuasa lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa atas setiap sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas setiap sesuatu. Manakala perbahasa dalam bab ta'alluq pula, tugas sifat kau gapo dia hak tu lebih detail lagi. Bagi orang yang nak mendalami ilmu agama, lebih-lebih lagi zaman kekeliruan lo ni orang soalan macam-macam. Ya dalam pengajian ilmu tauhid ni ada mengaji tahap ilmu fardu ain. Macam saat ni, ringkas sangat. Tahu sifat, tahu dalil. Okey beres dah tu, lepas dah fardu ain. Manakala bagi orang nak jadi macam ustaz sikitlah, kena tahu reti hurai. Reti hurai apa maksud sifat, apa maksud gapo dia takluk. Koh tinggi, kalau nak jadi mufti, koh kena tinggi lagi. Maka setiap zaman, setiap masa, mestilah kena ada orang yang alim di dalam ilmu usuluddin. Dalam jarak 90 km persegi. 90 km persegi, kalau tak ada orang alim dalam ilmu tauhid, boleh syarah dalam bab takluk, dalam bab goni apa semua, boleh rawai, boleh rak semula, boleh lawai semula. Syok-syok orang-orang kafir wak mari kesaksian dalam agama boleh jawab belaka, tak ada dalam 90 km. Maka orang yang duduk dalam 90 km tu berdosa belaka. Berdosa belaka kerana cuai
Sampai 90 km persegi pun tak ada orang ahli dalam ilmu tauhid, maka makan dosa berlaku. Tok Imam, Tok Siyok, Tok Bela, Tok Makmum semua makan dosa berlaku. Ada seorang saja pandai terlepas dalam fardu kifayah, boleh jawab, boleh rok dalam bab ilmu usuluddin. Lah ni kita tak tahu siapa dia pandai apa-apa kita. Pakai dak mengaji lah. Untung nasib lah siapa dia hok pandai demo dah lah. Hok ramai-ramai ni kalau pahal belaka rezeki benar alhamdulillah Yo kita ni orang-orang awal, orang-orang kampung ni ngaji sengaji-ngajinya. Pahal kau tak pahal ada tu tak berapa nak cakno. Rasa tidak tahu, rasa tak penting lah mana pahal pun tak pahal gapo dia. Tapi kita rasa malu, kita rasa tak kena kalau tak pandai baca, kalau tak pandai menulis. Maka kita rasa sedar, kita rasa tak kena hamba tak pandai baca. Tak kena hamba tak pandai menulis. Benda-benda dunia hamba tak kena. Orang kecek bab Covid hamba tak boleh nak kecek, kena kecek jugaklah Covid kau gapo dia biar nampak reti kita. Tapi ada orang dalam bab agama tahu, tak apalah, tak reti pun tak apa. Jadi tak berapa nak bersungguh lah mana. Maka tu cuai. Lebih-lebih lagi zaman lah ni, zaman fitnah kita tengok ni. Zaman orang nak uji belaka akidah dan iman kita. Kalau orang tak kuat iman gak terpengaruh lah. Tapi alhamdulillah kita boleh mengaji ilmu usuluddin. Orang duduk kalut tajuk lain, kita duduk kalut tajuk lain. Orang kafir ni setiap masa dia akan buat tajuk cerita supaya kita lari daripada tajuk asal cerita kita sebenarnya. Kita ni tajuk hidup atas muka dunia ni buat taat Tuhan, berkenalan dengan Tuhan. Tiba-tiba orang kafir buat tajuk Covid lah, buat tajuk goni lah, buat tajuk Freemason, buat tajuk gapo, kita pun duk kalut dengan benda lagu ni. Semaya ban pun tak dak, subuh pun tak mari, ngaji fardu ain pun orang gere gepa kita tak menadah, kalik duduk perancangan siapa dia? Jadi orang kafir suka kita kalau kita lari daripada matlamat asal kita. Matlamat berkenalan dengan Tuhan, belajar ilmu tauhid dan nak betul ibadat kita mengaji ilmu fiqh. Maka dia akan buat mari isu tahun ni akhir sekali kita duk ikut benda lagu ni, lupa matlamat asal kita, mati dengan tak mengaji ilmu tauhid. Maka mati tak mengaji ilmu tauhid tak ada apalah, tak ada akidah, tak ada kepercayaan kita. Makan minum ada, tapi bab ketuhanan pun tak kenal, Muhammad pun tak kenal, kiamat pun tak tahu apa, sudahlah kita bertemu Rabu lah kita. Ada orang kata hamba ni takut kena cocok lah goni lah apa dia. Cocok tu tak penting lah mana kata. Ada orang ni hamba tak usah cocok. Lepas tu ngaji ilmu tak usah juga. Dua-dua tak usah belaka. Mati tak ada apa kawan ni. Tapi kalau kita kena cocok, boleh 100 dah kena cocok misalnya atas belakangnya cocok berok. Tapi kita mengaji ilmu usuluddin kemah molek, insya-Allah kita selamat daripada api neraka Tuhan. Ada orang takut cocok lebih daripada takut tak mengaji ilmu tauhid. Pelik jugaknya tipu di Yahudi awal-awal lagi. Ingat dia tu, saya tahulah ni. Ni perancangan Yahudi ni. Siapa perancangan ke dia Yahudi? Bukan matlamat dia sangat Covid tu. Matlamat dia adalah nak lari ke kita daripada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Maka kalau kita lari, isu kau duduk cara kepada dia, benar dah dia. Benar dah dia. Hamba tidak cocok, hamba selamat daripada tipu daya Yahudi. Tak mengaji ilmu tauhid, berjaya dah tu dia. Jangan tertipu. Kadang-kadang rupa nampak macam agama, tetapi ditipu oleh orang-orang dia. Ngaji kita tahu Covid, tak tahu Covid, tapi kita kenal Tuhan, insya-Allah selamat kita dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan, Covid lah, penyakit ni lah, perancangan ni kita tahu, maka kita tak selamat dunia dan akhirat. Gitu ya. Lah ni macam-macam orang. Nak lari ke kita daripada Allah, daripada majlis ilmu, daripada nak berkenalan dengan Tuhan. Pegang kita, orang kampung, kau apa dia, pegang kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan masjid kita, dengan majlis ilmu kita, pegang. Berlaku gapo-gapo kau terbalik langit jadi bumi jadi langit, tu tugas hamba sebagai hamba Tuhan atas muka dunia, bukan nak berkenalan dengan benda lain, hamba nak berkenalan dengan Tuhan. Pegang juga. Lebih-lebih lagi zaman fitnah dan mau uji juga kita nak mari tempat mengaji, nak mari sembahyang, nak mari betul akidah, tu ujian, tak apalah. Tetapi kita nak biar berpegang dengan lagu tu.
Dan makna ta'alluq itu menuntut sifat akan satu pekerjaan lain daripada menuntut di zat. Maksud ta'alluq ini dia kata sifat nak selain daripada zat. Biasa sifat ni dia nak kepada zat. Ni orang panggil piring. Ni orang panggil piring. Piring ini dipanggil zat. Zat piring dipanggil. Maka kerah ni kerah. Ni kerah ni. Kerah lagu ni. Maka kerah ni sifat dipanggil. Piring yang kerah ni. Maka kerah ni biasa dia nak kepada zat. Tak boleh kita ambil kerah saja. Tak ada orang pergi kedai kata nak beli piring so, nak beli kerah so, tak ada orang royak lagu tu. Orang pakai beli piring kerah dengan automatik je ada. Munggu sifat dia. Maka kerah ni tak boleh cabut daripada piring ni. Buatlah lagu mana pisuhlah mereka pun tak boleh nak cabut kerah ni. Daripada nak cabut ambil kerah nak tak suku, pergi tangan kau kerah ni, piring biar ada sini. Tak boleh. Maka sifat ni contohnya kerah kau lembut kau gapo dia akan tupai sesuatu benda. Kadang-kadang sifat ni di samping dia nak menumpai pada satu benda, dia nak buat sesuatu lain. Ni masalah dipanggil ta'alluq. Yakni tugas bagi sifat. Kudrat, kuasa, di samping duduk di zat tu, dia nak buat sesuatu lain. Kudrat, kuasa ni sifat. Maka dia duduk di zat tu, tu satu memang kejadian dia lagu tuduh, memang lagu tuduh. Maka di samping dia duduk di zat tu, dia nak buat sesuatu. Dia nak mencipta, dia nak gapo dia. Hak tu dipanggil ta'alluq. Yakni tugas-tugas sifat. Di samping dia duduk di zat, dia nak buat sesuatu. Ni dia panggil tu. Menuntut sifat satu pekerjaan lain daripada menuntut di zat. Dia duduk di zat tu, dan dia nak buat menggo lain lagi. Hak tu dipanggil ta'alluq. Dan ta'alluq ni banyak jenis. Ta'alluq suluh, ta'alluq tanjih, ta'alluq gapo dia. Pertama ta'alluq yang pertama dipanggil suluhil qadim. Suluhil qadim. Kita kecek tajuk kudrat lah ni. Tajuk kudrat. Arti suluhil qadim patut pada bagi yang mengadakan mungkin dan meniadakan dia pada sedia kala lagi. Suluh makna dia layak. Pada makan cekok, tu dipanggil suluh. Qadim ni bila? Zaman qadim ni lagi. Bila kau Tuhan ni layak untuk mencipta makhluk? Tak cerita lagi. Bila kau layak Tuhan nak mencipta? Okey, zaman azali, zaman qadim ni lagi Tuhan sudah layak. Manakala mencipta, lepas pada ni. Tuhan cipta kita duduk sini, Tuhan cipta anak kita, baru Tuhan cipta. Sebelum daripada Tuhan cipta, baru layak dan pada baru. Boleh kau tak Tuhan cipta anak bagi demo? Layak, pada. Tu yang panggil suluhil qadim. Keadaan Tuhan, keadaan sifat kudrat sebelum daripada mencipta makhluk, dia panggil pada dulu. Layak dulu nak mencipta tak cipta lagi supaya dengan tukar masuk. Tukar masuk dah tengah makan nasi. Orang kata tukar masuk tu pergi masuklah, mungkin dia kerja demo tukar masuk kak. Maka dia kata nanti sebentar ambo duk makan nasi. Dia duk tengah makan nasi, dia tak masuk lagi, orang panggil kawan ni layak nak masuk. Tak masuk lagi, tapi dia boleh masuk boleh. Layak ke tak? Layak pandai sangat. Ni dia panggil. Apabila dia pergi kelekeh-kelekeh masuk, hak tu dipanggil masuk betul. Hak tu dipanggil tanjizil hadis. Berlaku betul dah apa yang ia buat. Saat ni sebelum daripada dia masuk, layak dia untuk memasuk. Apabila dia masuk, barulah nampak dia tu masuk. Maka Tuhan sebelum cipta makhluk, kudrat dia di peringkat suluhil qadim. Layak patut ketika zaman qadim lagi Tuhan nak cipta kita. Masalah nak cipta kita tahun berapa, masa bila hak tu terpulai kepada kudrat dia pula lah. Hak lah ni kalau hak benda akan datang baru suluhil qadim baru. Ta'alluq yang kedua tanjizil hadis dia panggil. Tanjizil hadis meluluskan pekerjaan, yakni mengadakan mungkin atau memberi adakan mungkin ini. Tanjizil hadis ni Tuhan cipta makhluk. Contohnya
sebelum Tuhan nak cipta hamba 40 tahun lepas. Sebelum 40 tahun lepas, maka layak Tuhan nak mencipta makhluk nama Muhaizat. Cipta dah, tak cipta lagi. Boleh ke tak? Oh, pandai sangatlah mengko dia Tuhan, layak sangat. Maka pada tahun sekian-sekian 40 tahun lepas, maka Tuhan pun ciptalah hamba. Pada hari Tuhan cipta hamba keluar ke atas muka dunia ni, kudrat Tuhan dipanggil Tanjizil Hadis. Tuhan cipta betul dah lah. Hak saat ni, hak sebelum saat ni, sebelum 40 tahun lepas, hak tu barulah ayat baru. Dia nak cipta bila-bila ikut dia lah. Maka apabila cipta dipanggil Tanjizil Hadis nama dia. Nah. Inilah takluk kudrat atas jalan ijmali. Maka kerja kudrat dua saja. Suluhil qadim dengan Tanjizil Hadis. Apabila Tuhan tengok hamba ni ada, maka Tuhan pun tahu pada waktu dan ketikanya hamba kena tak ada. Maka hamba pun jadi tak ada. Tuhan pun tak ada ke hamba. Maka tak ada hamba tu dipanggil Tanjizil Hadis juga. Tuhan buat hamba jadi tak ada. Saat ni buat jadi ada, buat jadi tak ada Tanjizil Hadis pula. Lepas tu demo Tuhan tengok lama, bangkit pula lah hari kiamat. Tanjizil Hadis pula bangkit pula. Lepas pada bangkit hidup-hidup Tuhan nak mati dah. Dak dalam Quran kata cerita kita habis kat tu. Sama ada duduk dalam syurga ataupun masuk dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam syurga ataupun neraka selama-lamanya. Lepas tu Tuhan nak mati pula ke? Tak cerita tu sekat tu. Dalam Al-Quran kata cerita kita ni sekat tu. Noktah dia situ. Syurga ataupun neraka. Nah. Adapun atas jalan tafsir terperinci. Maka bagi kudrat itu lapai takluk. Lapai dah pula takluk. Saat ni kata dua ya. Maka lapai ni berdasarkan kehidupan kita. Kita zaman tak ada, pas kita ada. Pas kita mati, pas kita bangkit, pas kita gapo. Maka dia kira jadi lapai semuanya. Kudrat ni kuasa Tuhan menguruhkan keadaan kita ni, contoh kita lah nah. Maka dalam lapai keadaan ketika kita tak ada zaman azali lagu mana tu tugas kudrat Tuhan. Dua takluk yang telah tersebut saat ni kita mengaji dah suluhil qadim dengan Tanjizil Hadis. Ketiganya takluk qabdah. Gapo dia qabdah pula? Qabdah ini yakni di dalam genggame kudrat. Iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadikan itu di dalam genggame kudrat. Maka jika menghendaki akan dia nescaya menjadi akan dia akan makhluk, dan jika tidak menghendaki menjadikan dia kan makhluk, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata-mata. Takluk yang ketiga dipanggil takluk qabdah dalam genggame Tuhan. Kita ketika zaman azali ni kita tak wujud. Zaman azali kita tak wujud. Hak wujud di zaman qadim, zaman azali hanya saja iaitu Allah. Siapa dia kata ada makhluk di zaman azali dengan Tuhan, maka dia telah menduakan Tuhan di zaman ketuhanan, maka syirik hukum dia. Zaman Tuhan sebelum ada makhluk di zaman dipanggil zaman ketuhanan. Ataupun zaman azali ataupun zaman qadim, hak ni makhluk tak ada sama sekali. Ketika Tuhan saja yang ada, kita tak ada, kudrat tu gapo dia peranan atas diri kita. Kudrat dipanggil takluk, dia dipanggil qabdah. Apa maksud qabdah? Tuhan di bawah genggame kuasa Tuhan nak mengekalkan kita tak ada ataupun nak mengadakan kita. Tuhan kekalkan tak ada lagu tu. Ni atas pendapat ni. Ada pendapat kata benda tak ada tak payah cara dah. Engkau pakai tak ada cara buat gapo dia nya. Ada pendapat kata tak ada satu benda. Ada satu benda mesti campur tangan daripada Tuhan. Bukan kata benda tu apabila Tuhan tak cara jadi tak ada sendiri. Jangan lagu tu. Kau Tuhan tak cara, misalnya Tuhan malah cara kata masjid ni mungkin ada dah jadi duk kerah lagu tu. Mana boleh. Maka
Apabila Tuhan tidak cara, maka benda tu boleh hacur sendiri, boleh tak ada sendiri. Tak boleh. Kena Tuhan juga beracur. Sudah. Maka semua benda berkait dengan kuasa Tuhan. Sama ada nak suruh jadi tak ada ataupun nak suruh jadi ada. Semua kuasa Tuhan. Tak boleh kata apabila Tuhan tak buat maka jadi tak ada. Jangan tak buat suku pasar, tak ada tu suku pasar baru pula. Nah. Maka ketika zaman ketuhanan kita ni tak wujud sama sekali. Hak wujudnya adalah Allah dengan sifat-sifat dia, dengan asma nama-nama dia. Maka tiga benda ni qadim. Zat Tuhan qadim, sifat Tuhan qadim, nama dia juga qadim. Bila kau Tuhan diberi nama Ar-Rahman, bila kau Tuhan diberi nama Al-Muhyi, menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan. Bila nama ni? Zaman qadim nu lagi. Kerana zat Tuhan tidak ada permulaan, maka sifat dia juga tak ada permulaan, dan nama dia juga tak ada permulaan. Ni tubuh hamba ni 40 tahun lepas ada. Maka sifat-sifat dia pun 40 tahun lepas. Kemampuan mendengar hamba, kemampuan melihat hamba sama dengan zat dia. Zat ada 40 tahun lepas, sifat dia 40 tahun lepas. Nama Muhaizat ni bila? 40 tahun lepas. Berarti sebelum 40 tahun lepas tak ada nama hamba. Zat hamba tak ada, sifat hamba tak ada. Maka Tuhan tidak ada permulaan, zat dia tak ada permulaan, sifat dia tak ada permulaan, nama dia tak ada permulaan. Lepas tu kita dah sebut Asmaul Husna. Hak ni kita duk baca, kita duk sebut, kita duk panggil. Nama dia Ar-Rahman nu lagi. Zaman azali, zaman qadim nu lagi. Kita duk sebut tu terpulai pada kita lah. Supaya nama buah durian nak kita kata. Apabila kita sebut buah durian, masa tu baru ada nama buah durian. Dok sebelum ni sebelum ni lagi buah durian, nama buah durian misalnya kita sebut tu ikut kita nak sebut bilanya. Maka Asmaul Husna kita nak sebut bila ikut kita lah. Tapi nama Tuhan Ar-Rahman itu qadim nu lagi. Tuhan dipanggil dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malikul Mulk, apa dia? Semua tu zaman qadim lagi. Nah, ketika zaman tu makhluk tidak ada dan di bawah qabdah Allah Taala. Apa maksud qabdah? Genggam kuasa Tuhan nak mengekalkan tak ada makhluk di zaman qadim. Tak ada. Dia tak ada sendiri kau makhluk tu. Tak boleh sendiri. Siapa dia kata boleh buat sendiri? Kita boleh hidup sendiri, boleh tak ada sendiri, boleh mati sendiri. Mana boleh sendiri? Kena Tuhan juga masuk campur dalam kehidupan kita. Ketika kita tak ada zaman qadim, Tuhan masuk campur. Tuhan buat ngekekalkan tak ada kita tu. Keempatnya takluk qabdah pula dengan makna makhluk yang telah ada ini di dalam genggaman kudrat. Jika Allah menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini, maka makhluk ini kekallah dengan ada begini. Dan jika menghendaki Allah akan meniadakan dengan makna mematikan pula, nescaya meniadakan dia kan makhluk ini. Hak tu keadaan kita zaman ketuhanan, zaman qabdah. Ni zaman hidup kita pula. Lepas pada kita tak ada, kita ada sekarang. Maka kita ada sekarang di bawah takluk qabdah dipanggil. Qabdah ketika ada pula. Saat ni qabdah tak ada. Tai tak ada Tuhan yang kekalkan kita tak ada. Tai ada Tuhan yang kekalkan kita ada. Ni kita ada. Tuhan cipta kita 40 tahun lepas, Tuhan pun kekal ni. Ni hamba ni. Bulu roma tak cabut, boleh menyawa, boleh menapah, kulit tak gelap, gapo dia boleh menapah, rambut kau tumbuh goni macam-macam ni di bawah kuasa Tuhan, di bawah qabdah genggaman kuasa Tuhan. Tuhan nak ngekal lama mana Muhaizat ni? Berapa tahun dia? 40 tahun dah dia duk jaga setiap detik, setiap saat. Tuhan jaga. Mak kita taing jenera tak cara dah kita. Tuhan ni setiap detik, setiap nafas hidup cara kita. Wak tarik nafas, wak tubik nafas, wak tarik nafas. Jatuh geruk ke apa dia, tu kerja Tuhan belaka. Tuhan cara belaka sore-sore. Bukan kata demo saja, malaikat Tuhan cara, pokok Tuhan cara, dia belaka cara sebenarnya. Makhluk tak boleh nak bergerak, la tataharraku zarratun illa biiznillah.
Tidak boleh bergerak, tak boleh hidup, tak boleh menapah, tak boleh gapo satu debu pun kecuali dengan izin Tuhan, dengan iradat dan kuasa Tuhan. Kalau tidak tak boleh gerak. Maka kita ni jangan koyak apabila Tuhan cipta kita. Contohnya, hari kelahiran kita Tuhan cipta kita, Tuhan pun lepas. Moga Tuhan cipta dah, Tuhan lepas lah jadi dah ke. Supaya kita apabila goreng jepuk, kita goreng jepuk, maka lepas pada siap, kau kita kena jaga lagi. Tak payah jaga dah deh. Siap dah lepas gitulah, ada lagi dah. Moga kita buat dah jepuk ada dah, pakai biar gitulah. Kau kena jaga semacam, jaga biar ada semacam. Dak kita tinggal gitu. Tu makhluk lain. Tuhan ni betul-betul mencipta. Kita bukan cipta jepuk. Jepuk ni bagi ada dah masalahnya. Kita hanya merupakan jepuk. Gandum ada dah, air ada dah, garam ada dah. Kita gomong lagu ni celuk dalam minyak jadi jepuk. Bukan kita cipta jepuk, bukan kita buat. Buat ni maksud dia daripada tiada kepada ada. Jepuk ni daripada tiada kepada ada, kau daripada ada kepada ada. Tepung ada dah, air ada dah. Pagar apa dia buat jepuk? Biar bukan demo buat jepuk. Siapa dia boleh buat? Tuhan saja boleh buat. Makhluk hanya boleh merupakan dan membentuk, dia kata. Tu Jepun dah buat kereta. Jepun mana buat kereta? Jepun hanya buat bentuk kereta. Besi ada dah, tayar ada dah, getah ada dah. Nyopo katok bentuk lagu ni. Oh, kereta. Bukan buat. Kau yang ambil daripada tak ada kepada ada. Besi ada dah. Goni ada dah. Maka makhluk tak boleh nak mencipta, tak boleh buat. Kaedah dia, makhluk yang dicipta tak boleh mencipta. Benda yang mencipta tak boleh dicipta. Macam Tuhan. Dia ni yang mencipta sesuatu, maka dia tak boleh dicipta. Kita ni dicipta oleh Tuhan, maka kita tak boleh mencipta. Apa maksud mencipta? Daripada tiada kepada ada. Tak ada. Tu orang duk buat rumah, bukan buat rumah, merupakan bentuk rumah. Semi ada dah, goni ada dah, besi ada dah, goni plekat bubuh. Oh, buat rumah orang panggil. Patu Tuhan buat langit bumi, kita buat goni. Tak serupa kau dengan Tuhan. Kita bukan buat. Kita hanya merupakan. Hak buat ya Allah Ta'ala saja boleh buat daripada tiada kepada ada. Langit, bumi ni bukan kata Tuhan ambil pasir cemuk mana tak tahu, pakai kepal-kepal jadi bulat segotel lagu ni. Tak. Daripada butir pasir tak ada jadi ada. Oh, bisa Tuhan. Oh, padahal dia betul-betul buat. Dia seorang yang boleh buatnya. Orang lain hanya boleh merupakan saja. Tu takluk qabdah. Apabila kita duduk hidup ni, maka Tuhan kekalkan kita ni ada. Kita boleh hidup, kita boleh makan, setiap nafas kita berhajat kepada Tuhan. Ni. Nak ni. Pokok kita ada sore-sore ni setiap detik perlu ke Tuhan. Rambut Tuhan jaga, kepala Tuhan tak buat gila, otak boleh jalan, mata boleh nampak. Ya dulu lagi Tuhan duk jaga. Li. Allah sibuknya lah Tuhan jaga makhluk. Tuhan padalah dengan dia. Kulla yaumin huwa fi sya'. Setiap hari adalah kerja Tuhan tu. Nah, bukan kata Tuhan duk saja lah ni, nampak macam duk saja, tak ada buat gapo dia, nampak tak ada perkembangan baru, nampak. Tak ada perkembangan baru. Apa demo duk sengih tu boleh ada tu siapa dia duk cara. Demo gig tandah, gig gapo siapa dia duk cara. Wak masuk makan ni peracur, wak mari air liur gonyoh jadi hacur tarik selu. Nah, wak masuk ke dalam usuh pulak bagi pulak zat wak tobek. Hak ni hapah wak tobek kat bawah pulak, hak ni pulak jadi. Hak lekat tulai lah macam-macam. Siapa dia buat kerja Dia mau sendiri. Nyawa tu Tuhan tolong dah. Ni pun jatuh ni. Jatuh kita duk pun darah. Allah Taala duk cara. Oh, kalau kita pun sendiri, selok kita. Duk tengok kecek ping rebah. Bapa kahwin tu rebah. Tahu, soh tak ada nyawa. Kuat sangat dok kecek. Tak ada yang nak nyawa. Mujulah Tuhan duduk cara dok pun darah kita gapo dia. Nah, sebab tu kita sedap buah tu. Kecek pun jatuh duk geduk. Siapa dia dok cara kalau bukan Tuhan. Maka Tuhan cara lebih daripada mak ayah kita lagi. Sebab tu kalau mak ayah kita ajak kepada lawan Tuhan, jangan ikut dia. Kerana siapa dia lebih sayang kita lebih daripada Tuhan kita. Mak ayah kita saya. Allah anu ambo intai payung ambo tak ada lah mek paling saya sekali. Dia suruh benda yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan suruhan Tuhan, wajib kita kena ikut Tuhan lagi.
Mek cara kita. Allah mek lawi makan, mek lawi gapo. Siapa dia periduk hamba? Mek suat sini ya, mek ambil perut tok bibir ya. Ni siapa dia buat gini? Ni. King hamba. Ngak. Tarik air liur ni. Siapa dia? Tak lepas hamba tarik sikit-sikit buat masuk pas besar hamba. Kau mek tiap-tiap pagi ambil daging setepek pauk nak suruh besar. Tarik gak, cik tu gak. Biar besar sikit anak kita tarik tu gak nak suruh jadi besar. Tak? Mek kita tinggal lagu tu, pas sehari besar. Siapa dia ada cara? Siapa dia lebih sayang kita lebih daripada Tuhan? Tapi ada orang ni terlupa. Apabila bertemu dengan makhluk kata saya lupa hodok saya ke dia sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dok wi makan kita. Murah sungguh Tuhan. Orang tua panggil boroh. Nah, belanja Pak. Kita nak makan orang lawan Tuhan, orang kafir dengan Tuhan, wi makan apa tu? Lah Tuhan. Allah pemurahnya dia, tak kenal orang, hanya wi belaka. Kambing, anjing, babi, Tuhan wi makan belaka. Malaikat hok dok atas, hok mulia-mulia makhluk pun Tuhan cara, sehina-hina makhluk pun Tuhan cara. Allah lah pemurahnya dia, tak pilih bulu sungguh ha. Ar-Rahim, penyayang. Penyayang. Kalau Tuhan nak perenyek kita, nak peracur kita dalam masa 1 detik ya kita hacur. Tetapi Tuhan tak buat lagu tu. Tapi kita ni kadang-kadang jumpa dengan saya orang lain, lupa saya Tuhan. Lupa rahmat Tuhan. Tuhan panggil malam-malam tak ada ke orang bangun nak juk kecek dengan hamba. Senyap. Tak ada ke orang bangun nak minta maaf dengan hamba, hamba nak maaf. Senyap. Tak ada panggil jawab-jawab. Tak ada ke hajat siapa dia nak minta hajat dengan hamba tengah-tengah malam. Senyap tak bang pok kita. Nah, kita kalau mak ayah kita royak lagu tu kita rasa yakin. Orang hok kita sayang kita tiba-tiba royaklah royak gapo-gapo. Ada hajat gapo dia mek nak buat ni. Nak gapo dia. Tu pun kita rasa suka nak royak dah. Tiba-tiba apabila Tuhan royak tiap-tiap malam lagu tu kita walala tak dengar ya. Ni lupa saya Tuhan ni. Kena ingat saya Tuhan tu. Bismillah. Sebab tu kita nak buat gapo-gapo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan berkat nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku buat benda ini ya Allah ya Tuhanku untuk dapat sayamu. Saya dah Tuhan. Pas saya lagu mana? Saya yang khas. Orang kafir Tuhan saya. Saya. Kalau Tuhan tak saya kan? Tetapi orang mukmin dapat saya yang khas. Hari akhirat kita akan dapat nampak saya Tuhan. Atas muka dunia tak nampak saya Tuhan sebab pemurah Tuhan kuat sangat. Tak nampak. Mana hamba ni Tuhan saya kau tidak. Akhirat baru kita nampak apabila duduk dalam syurga, hak ni duduk dalam neraka, nampaklah siapa dia hak saya, siapa dia hak tidak saya. Nah. Ni kekal duduk atas muka dunia ni dipanggil ta'alluq qabdah. Kudrat bertugas dengan nama qabdah. Qabdah ni dalam genggaman kuasa Tuhan. Nah, kita duduk gerak, hamba duduk kecek, suruh hamba sapa ke telinga, hak ni duk dengar, hak ni duk perhati, hak ni duduk menyengging, tak lepas walau satu debu, satu titik pun daripada kuasa Tuhan. Yang mana makhluk ni terdiri daripada berjuta-juta, berbilion-bilion titik. Kita ni semua ni titik ya semuanya, titik-titik. Zarrah dia panggil. Zarrah ni panggil titik lah. Supaya nak kita kata pinggir ni. Pinggir ni kalau kita kikir, ia akan tubik debu. Dia sebenarnya debu sebenar. Hanya apabila dia bertokar bentuk lagu ni jadi debu. Begitu juga manusia. Begitu juga arah. Begitu juga goni. Semua tu debu-debu belaka. Sebab tu orang sufi, apabila melihat emas dengan tanah, dia kata supo yang emas dengan tanah. Lepas tu besok apa dia semua tu debu belaka. Asal daripada debu. Cuma hak ni ada sifat emas, hak ni ada sifat tanah. Kalau kita ambil sifat emas ni bubuh di tanah, jadi emas juga tanah. Tanah ni kalau letak di emas pun jadi tanah juga. Maka beza gapo dianya? Tak ada beza. Semua tu debu belaka, tanah belaka. Nah, sebab tu setengah orang dia kata permulaan nak jadi panah tu orang tu akan jadi nampak macam debu belaka. Nampak supaya debu ya depan mata dia. Mah, harta, kemewahan, kekayaan, siapa dia mari depan dia dapat debu. Dia pun rasa debu, jadi debu belaka semata-mata. Ni tanah ni.
Wa ma fauqa turabi turabun. Apa duduk atas tanah, tanah belaka sebenarnya. Cuma sifat dia saja berlainan. Hak ni jadi kereta, hak ni jadi rumah, hak ni jadi manusia, tapi asalnya tanah belaka-laka. Nah. Tu kekal dengan kodrat kita. Kelimanya takluk tanjizil hadis dengan makna meniadakan pula, yakni mematikan dia. Lepas pada Tuhan nak kekal hidup kita, maka Tuhan pun mati kita dalam usia yang tertentu. Mati dalam kitanya, maka hancurlah tubuh kita. Siapa dia hancur? Hancur sendiri ke? Tak, Tuhan peracur. Ayam tak nampak pun Tuhan peracur. Cekak Tuhan nak tunjuk sendiri. Tuhan pun selindung sikit di sebalik ulat-ulat, di sebalik gapa. Maka tubuh kita hancur, ulat duk makan. Siapa dia buat ulat tu? Siapa dia buat gigi ulat tu, gi makan, gi kekoh, gi apa dia? Siapa dia peracur daging dalam perut ulat tu? Siapa dia sebenarnya? Tetapi Tuhan tu aku kita terkejut sangat nampak kudrat dia. Tuhan pun selindung sikit. Buat rupa lain. Tuhan mati cik kita, ayah kita, mak kita, tapi takut nampak kejut sangat. Duk tengah makan nasi, gabonya senjoh, rok mati kelepar dodeh-dodeh. Allah nampak sangat kudrat Tuhan. Maka Tuhan nak selindung sikit, nak suruh nampak comel sikit kejadian dia. Maka Tuhan buat penyakit kecil manis, Tuhan buat penyakit kanser, Nabi Tuhan buat kata mati aksiden. Tak nampak lah mana jadi. Kalau nampak sangat jelas terkejutkan je lah kita. Nya banyak benda terkejut lah. Tuhan nak buat berangin, Tuhan buat kipas, gerak mutar kipas, ya tolong angin kita. Kalau kita tu asyik buat kipas, nak buat angin boleh, tak ada masalah. Tuhan nak buat sejuk tanpa kipas boleh. Pasal ekor kau panas boleh. Tapi jadi pening lah makhluk. Nampak Tuhan tunjuk bisa sangat dia. Jadi hamba tak boleh nak urus alam ni. Maka Tuhan pun buat dengan rupa-rupa yang sangat indah. Kejadian dia, sebab dan musabab dia sangat indah. Sehingga indah dia terlupa kita kepada dia. Lupa pula kita kepada dia kerana terlalu indah kejadian Tuhan. Tuhan tunjuk pitih gos juta. Allah, kita lupa dah Tuhan. Kejadian Tuhan juga. Tetapi kerana terlalu indah, lupa kita kepada dia. Sebab tu ujian dunia ni. Kalau orang tak lepas, lepas. Kalau orang lepas, lepas lah. Kalau orang tak lepas, masalah dia akhirat. Keenanya takluk qabdah, yakni selepas mati mungkin ini. Wallahu a'lam. Pada ni steady sungguh. Zaman menyakit, zaman apa. Tak ada penting bagi pada. Yang penting hamba nak berkenalan dengan Tuhan. Ikutlah tukar langit jadi bumi, bumi jadi langit. Hak tu sebenarnya pegangan seorang mukmin. Tidak pernah terkesan dengan keadaan semasa. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak menyebabkan duka cita dan menderita dia dengan apa-apa isu pun. Pada tanya isu kesihatan. Jaga kesihatan ni sunat. Kita makan obat, kita minum goni, kau apa dia, jaga kesihatan, tutup mulut kau, penjara kau sunat. Jaga kesihatan ni anjuran daripada agama. Sekurang-kurangnya lah ni orang Tino tutup muka dah. Orang Tino kan tutup pakai pudah dah. Tutup muka belakang. Zaman Nabi Muhammad royak kata tutup pudah ni kelebihan begini. Tak si dengar apa kita. Tetapi Tuhan kata nampak tak dengar sangat Nabi yang royak cerita. Maka Tuhan puri penyakit. Lah ni nak buka pudah pun tak sih. Berapa 1000 kena. Jadi kita takut ke 1000 lagi. Ancaman tawaran daripada makhluk lagi kita percaya daripada tawaran dengan Allah Taala. Ni masalah juga kita. Tak apa. Jadi masalah jaga kesihatan ni dituntut oleh syarak. Kita jaga kesihatan, kita tutup mulut, tutup muka, jaga penjarak kau. Misalnya lo ni tu jaga bentuk nak jaga kesihatan. Ya rasanya penjaga jarak ni bukan kesihatan sebenar. Tetapi kalaulah lo ni kata jaga jarak tu kesihatan, jaga kesihatan lah. Ada orang kata tak semari masjid semaya duduk jarak-jarak lagu ni. Maya supaya Yahudi. Jangan kecek lagu tu. Tu jolo tu email tu ejen Yahudi belaka tu. Ejen ke masjid duduk ikut kata maya jarak-jarak. Nyanyo kat orang. Tu terang tanya tu email. Tu email ejen Yahudi. Tu email tak erti Yahudi tu berapa dia. Tiba-tiba dia kata tu email pula ejen Yahudi. Jangan duk tuduh gak. Jangan seko jahat gak dengan orang. Dah muka Allah ni orang kata
Pejabat punya menteri agama pun royak kata kena jarak, hang ni pun kena kata kena jarak. Ambo nak duk rapat dah kena jarak nak kata lagu mana. Tak salah halik ambo, tak dosa halik ambo dah. Kita semaya jarak lah ni, siapa dia asalnya nak semaya rapat, tapi kena semaya jarak boleh pahala sembahyang rapat juga. Nah, jadi masalah Covid kau gapo dia hak guna penyakit lah ni, hak tu ibu ke dosa halik kita dah. Ada orang kata kena cocok jadi dosa lah gapo dia lah gapo tak ada dosa, tak usah fikirlah. Oh tu ijtihad orang ahli atas. Kalau ijtihad dia salah, dia yang salah. Kalau ijtihad dia betul, hak betul tak ada masalah lah. Kalau ijtihad dia salah, dia salah. Kita ni tak dosa, tak gapo dia dah. Keadaan lah ni orang tak boleh payah nak pergi balasah, tak pergi Jumaat. Sodoh hamba tak pergi Jumaat lama mana. Dosa kita tak dosa dah. Pasal apa dia dosa? Siapa dia buat undang-undang lagu ni? Kalau dia ijtihad tu betul, okey, dapat pahala ke dia. Kalau ijtihad dia salah, tak sepatutnya buat lagi, dialah yang tanggung. Kita tak dosa dah. Tapi jaga kesihatan, jaga kebersihan, tu benda comel, benda molek. Nah. Tak usah dok royaklah perancangan Yahudi. Ada ejen Yahudi kau atas orang ni? Tak ada pun, tak ada telitah pun untuk email untuk gapo dia nah. Jadi jangan duk kata kau orang derah kata hak ni duk ikut Freemason, duk ikut gapo mengarut belaka. Masalah ada orang suruh kita dah barang. Barang contohnya harga 15 ya, kita kata 20 ya. Jadi kita beli dulu barulah kita jual ke dia. Tu sah, tak ada masalah apa. Ambil untung nego lagu tu tak ada masalah apa. Maka jual lagu ni panggil jual beli tepuh. Jual beli tepuh. Maka orang tepuh dengan kita beli dengan barang orang lain. Kita tak ada barang pun. Dia panggil nego piramli. Tak ada modal apa dia, modal liu saja. Macam berokang ni lah kita kata. Orang nak jual tanah, kita pergi kecek dengan orang lain, kita jadi wakil kepada dia. Katanya projek tu ambillah tanah 15,000. Dia mau nak jual berapa, kita pergi jual 20,000, boleh 5,000 kita. Tak ada masalah apa, jadi wakil. Maka sah jual beli tak dosa lagu ni nah. Ada orang kata lah ni kita ada CJ, ada PT, ada kerja sedap baru boleh hidup senang. Bapa nak pilih hidup susah juga. Ingat senang ni bukan di PT. Senang bukan di PT. Ada orang dalam bank 500,000 lah ni. Tapi duk pening kepala lagi. Oh pening PT 5,000 500,000. Oh suruh sikit lagi. Gapo dia kitanya. Rumah besar dah. Gapo dia rasa tak tenang lagi. Ada orang tu naik motor, PT dalam bank 10 kurang tak ada. PT ada 20 ya dalam poket. Rasa tenang, makan nasi belauk, tidur, anak beranak dia rumah bocor. Tenang. Jadi tenang, senang, hidup gembira ni tak syarat kepada kekayaan. Kalulah kaya itu menyebabkan seorang itu tenang, nu tengok orang kafir. Dialah yang paling suka, tapi kita tengok ada orang bunuh diri. PT beratus ribu, PT juta, milioner, bunuh diri, hidup tak tenang, serabut perut bedak. Jadi apa dia tenang sebenarnya? Tenang, senang, suka hati ini duduk dengan Tuhan. Orang duduk dengan Tuhan, kalau dia kaya dia suka. Kalau orang miskin pun dia akan suka kalau duduk dengan Tuhan ni. Kalau duduk dengan makhluk ni tak juru. Tain gitu ya. Nah. Gapo-gapo dia pun Tuhan tak pernah buat khianat kita. Tuhan tak pernah mengkhianati kita. Boleh kodok kita berhutang. Ni satu masalah ni. Bayar hutang pokok yang kita ambil guna duit halal. Lepas tu bunga pula kita bayar dengan pitih tidak halal. Muka sama-sama tak halal kan? Pening. Siapa dia lah ajar buat lagu ni. Ada orang ajar ke dia lah ni. Nama? Hak pitih misalnya kita berhutang dengan bank 100,000. Dia kena bayar 150,000. 100,000 tu sebab kita berhutang betul, kita bayar dengan pitih halal lah. Hak 50,000 lagi kita guna pitih haram. Sebab dia pun haram ambil ngambo cara haram lagu 50,000. Sama-sama haram. Kita pun bayar cara haram pun haram juga. Nah, janganlah, jangan duk tiru dia lah. Dia buat hak haram, tak usahlah kita jangan buatlah benda haramnya. Alih-alih sama-sama haram.
Ambo turun daripada masjid ilah selipar ambo. Ambo alih-alih selipar ambo tak ada, ambo nak curi selipar tu imam pula. Nyo saut selipar tu imam, nak marah ku tu imam apa nyo. Dah dia kata ada orang ambil selipar ambo. Cukup dia sudah ya demo jadi nak ikut perangai dia nak ambil selipar tu imam faedah apa nyo. Boleh kau duk halal lah ke manalah. Dosa orang jangan kita menghalalkan cara yang salah kita kerana orang lain buat salah juga. Dah orang lain ni nipu berlaku, ambo nipu lah. Nego lo ni tak boleh jujur sangat, tak boleh cari makan, kena nipu lah. Padahal mu nak jadi masuk dengan aku belakang ramai-ramai. Pelik sungguh. Orang buat salah jangan duk ikut, jangan buat alasan dengan kata dengan sebab orang buat salah, kita kena buat salah. Sebab itulah Nabi kata peniaga-peniaga yang amin, yang amanah, yang jujur akan dibangkitkan bersama nabi-nabi dengan rasul. Nak kata nego ni payah, zaman lah ni kena tipu, kena lipat, kena bergapo. Kontraktor ni nipu orang, tarik kau ni korek lobel sini, kampus sini, gapo karut kau sini kau dah. Jangan biarlah zaman ni orang menipu belaka, jadilah kita jujur dengan Tuhan. Ingat Nabi pesan, gapo dia pun pegang Allah Taala, pegang Nabi Muhammad. Orang jahat setara mana, jangan mu terkesan dengan keadaan. Ni orang buat lagu ni, demo makan pitih juga. Alih-alih ambo, apa nak makan pitih juga. Apa jadi lagu tu nyo? Jujurlah kita nyo, jangan duk ikut dia lah. Di mana kau tempat untuk bersuluk di sekitar macam? Nak bersuluk mana pula nyo? Nak gimana kita ni? Nak cari tempat sunyi kau nak cari Tuhan. Bersuluk yang sebenar adalah hati duduk dengan Tuhan. Hak tu dipanggil suluk betul. Kalau kita duduk dalam hutan pun, hati duk teringat kok penyakit, duk teringat kok selain daripada Allah, jadi masalah. Cuma tempat yang sunyi ini membantu kita ingat Tuhan. Kerana apa? Tidak ada makhluk di depan kita, kita mula dah ingat kepada Tuhan. Tapi kalau ada makhluk, mungkin melalaikan. Tetapi bagi orang yang sudah suluk dengan Tuhan, zahir dan batin, tak perlu kepada tempat. Ambo sebut dah, orang mukmin itu tidak berkesan, tidak terkesan dengan suasana. Sebab itulah katanya ulama, siapa dia yang buat ibadat terang-terang, buat ibadat depan orang, tak ada orang tak buat ibadat, maka dia hamba kepada terang-terang. Siapa dia buat ibadat sunyi-sunyi, tak ada orang buat ibadat. Ada orang buat lelok tidur, tak zikir. Dia hamba kepada sunyi-sunyi. Dan siapa dia yang sama saja di antara terang-terang dan sunyi, dia tetap sembah Allah, dialah sebenarnya hamba Allah. Jangan terlupa. Tepat nak bersuluk sekitar macam ni, hamba tak tahu, hamba bukan orang macam. Hamba baru ya sini, kena pakai melerek lagi-lagi hamba tak tahu. Orang hebat duk alik belakang kita tu. Ninggal dah. Tu orang macam tok kemuning, tok gapo dia gilah. Gi ziarah kubur tok kemuning malam-malam kau baca Yasin ke dia. Tera dulu teh lagu tu. Nampak setara mana suluk kita. Jatuh anak kucing tengok. Laju pada motor nyongga. Prong berat. Jadi hamba tak tahulah macam ni, tak tahu kena tanya orang macam lah. Amalan untuk mendapatkan keberkatan. Ingat berkat ini kita siapa-siapa dia ke kita. Kita cikgu, kita pokleh, kita JPJ, kita gapo, nak suruh berkat ni so saja. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang dalam hidup kita. Kita hidup sebagai pokleh, kita hidup sebagai cikgu. Gapo dia hak Tuhan suruh, gapo dia hak Tuhan larang. Maka hidup kita akan berkat. Kita jadi tok imam, kita jadi tok bela, kita jadi tok siok, buat kerja kerana Allah Taala, insya-Allah kehidupan kita berkat. Tak syarat mengajar balasah, tak syarat semaya atas masjid. Kita jadi cikgu, kita jual ikan pun, kalau jual ni nak cari keberkatan, tak sewak benda haram, lah ni orang apabila tak kuat email zaman payah bercurilah gapo. Ambo ni jual ikan, jual ais kering. Biarlah boleh 2 3 4 rial sehari pun, insya-Allah berkat. Niat nak selawat 1000 sehari, kadang-kadang selawat dalam hati, adakah dikira? Dapat pahala selawat dalam hati. Selawat dalam hati, tak selawat mulut. Boleh pahala juga. Pahala selawat dalam hati. Bukan kata, kena tubik mulut, pahala hak tubik mulut. Ibadat ni asal saja buat taat ke Tuhan. Sama ada dengan hati, dengan anggota, dengan telinga, dengan mulut, dengan apa dia pun, maka itu semua dapat pahala. Tak syarat kata lafaz di mulut. Cara afdal jawab salam yang dikirim melalui seorang. Orang kirim salam kita. Sekian kirim salam ke demo.
kita pun jawab. Dia tengok. Kalau orang jatuh, hok jo bawa salam orang jatuh, hok kiri salam pun orang jatuh, kita jawab alaika wa alaihi salam. Jawab pada dia. Misalnya kawan tu kiri salam ke demo, kita pun sebut alaika wa alaihi salam. Kalau orang tina pula, hok kiri salam, hok jo atas salam orang jatuh, alaika wa alaiha salam. Kalau hok bawah tu orang tina, alaiki wa alaihi salam. Alaiki wa alaiha salam. Boleh berlaku. Sayyidina Khadijah ada orang kirim salam ke dia, bukan orang. Allah Taala kirim salam ke dia. Oh besar. Sayyidina Khadijah ni Tuhan kirim salam ke dia. Jibril mari temu dengan Nabi Muhammad, royak kepada isterimu. Sayyidina Khadijah ni nak makan ni kepada Rasulullah. Kalau kita agak breakfast, makan pagi. Maka Sayyidina Khadijah nak ambil makan ni, Jibril turun royak kepada Nabi Muhammad. Allah Taala kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, royak ke dia. Maka lepas pada Jibril naik, Sayyidina Khadijah mari. Katanya Nabi Muhammad saat ni Jibril mari. Oh, ada apa dia? Oh, dia mari sapa pesan Allah Taala kirim salam kokmu. Syukurlah Sayyidina Khadijah. Maka dia jawab kan? Dia jawab Allahus salam. Allah lah punca keselamatan. Allahus salam. Wa ala Jibrilus salam. Wa ala Jibrilis salam. Wa alaikas salam. Atas Nabi Muhammad pula salam, atas Jibril salam, Allah lah punca segala salamnya. Maka kita pun kalau nak jawab salam, begitulah. Alaika wa alaihi salam. Dalam satu kampung ada masjid, ada surau. Surau ditutup untuk tumpu ke semuanya ke masjid. Mohon penjelasan. Tanya hamba siapa dia buat arah lagu ni. Tanya dia lah apa dia buat lagu ni. Hamba bukan KKN. Kalau hamba jawab salah lah gapo dia maksud dia gapo dia. Mungkin dia nak suruh peramal ke, ataupun dia nampak macam masjid ni pun tak ada orang cara juga. Ataupun surau ni baik tutup teruslah. Kadang-kadang pelajaran kepada pok kita, orang ahli agama, kerana cuai kita kadang-kadang Tuhan tunjuk dengan cara kerah. Dulu mu tak cara juga surau pun. Aku nak tutup sekali. Pas mula dok kata Allah surau tutup. Kita tanya, masa tok PKP demo mari surau? Oh dak pun. Payah demo sungguh lebih pada AJK surau ni. Kalau AJK surau jadi peniak. Lah ni hodo buah bukan kaki surau pun ada. Allah tak boleh semaya, Allah lah tak boleh semaya Jumaat, tak boleh ngaji dolo ni tutup belaka. Demo masuk tok PKP demo mari. Dak pun dok makan Maggi ketan. Allah tak sedok kecek jadi wak karuk dah pula. Jadi benda hok jadi kau ngaruk dah pula jadi kata maka gapo dia maksud dia tanya orang lah. Hamba tak tahu ni apa dia tutup surau, dia buka masjid. Tanya dia ni. Hamba tak boleh nak kata lagu mana, bukan hamba tu gak. Hukum orang Malaysia keluar berperang dengan kafir Syiah di bumi Fatani. Hak ni bumi Fatani ini perang dengan kerajaan Syiah. Sekarang pun lagi masih berlangsung lagi. Sama ada benda tu disedari ataupun tidak disedari. Maka wajib atas orang Islam mempertahankan negeri dia daripada dijajah oleh orang kafir. Tengok orang Palestin lah ni. Maka wajib dia tunjuk ke perasaan tentangnya walau pekong batu. Kita tengok orang Palestin dok pekong batu. Kawan ni mari dengan kata rebah. Patu pekong batu pek dah gapo dia? Dak nak lepas ke dosa saya. Kalau saya tak pekong nampak dia redha. Nampak ambo ni redha orang kafir masuk negara ambo. Ambo pekong batu tak apa dah. Nak melepas ke dosa saja. Maka popok dia berjual. Orang Malaysia lagi pun perang dengan orang Syiah kau gapo dia, maka dapat pahala jihad. Setengah ulama-ulama kita kata fatwa jihad lah ni hanya dua saja. Iaitu Palestin lawan dengan Yahudi, kerajaan Fatani melawan dengan Syiah. Selain daripada tu di Syria, Islam sama Islam. Di Iraq, Islam sama Islam. Di Libya, Islam sama Islam. Tu bukan jihad. Perang-perang lagu tu fitnah semata-mata nak hancurkan negara orang Islam. Orang perangak lagi, pergi peramal lagi, perang situ hukum dia berdosa berlaku. Ilai ke penyakit gagak. Lagu mana gagak ni? Allah payah gagak ni. Lagu mana tak tahu hamba. Gagak ni. Kena berlatih lah. Gagak ni. Orang tua dulu tapang dengan perangai. Tapi hamba nak buat tak boleh. Tak tergamuk nama.
Perangai ikan tu, perangai ikan tu. Nampak dia duk tengok kakak ping. Dia kejut, tak tahulah. Cara orang zaman dulu dia tak boleh nak royak sebab tapi dia boleh jadi hilang, terkejut pakai jadi molek selalu. Boleh kau tak saya campur air baca Yasin dengan air lain? Boleh. Air baca Yasin ni kita nak buat air Melo boleh, air Nescafe boleh, nak air Radik boleh, boleh belaka, tak ada masalah apa. Boleh campur dengan air lain. Cuma ulama kata kalau ni air Yasin, ni air biasa. Okey, air Yasin ni curuh kali atas gini. Biar dia duduk kali atas daripada air biasa. Yang ni air Yasin kita pun ambil air biasa curuh banyak gini. Jangan. Air Yasin ni curuh gini. Tu cara adat dia lah. Ada orang tanya masalah Habib Omar pernah berqasidah dekat kubur. Betul ke ustaz? Gini. Selagi mana tidak ada larangan satu benda itu, hukum dia harus kita boleh buat. Bagi orang sufi, kita tak faham. Apa dia maksud kegembiraan bagi dia. Ana contohnya ambo lah, minat dengan qasidah, contohnya lah. Maka ketika hidup ambo suka dengan qasidah, ketika mati pun ambo dengar sedap dengan qasidah. Maka ada orang mari berqasidah di depan kubur ambo, insya-Allah ambo tak marah. Ambo akan suka dengan qasidah tu. Sekalipun ambo sudah mati. Maka orang-orang sufi baca qasidah, selawat, puji Nabi ni sangat dia suka. Maka apabila dia mati dia suka juga. Tak mengganggu dia, tak mengganggu dia. Bahkan menggembirakan dia, menyebabkan dia suka pula. Kita tahu mana dia suka. Ada hadis Nabi sebut siapa dia yang ziarah kubur pada hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, maka orang dalam kubur tu perasan kehadiran dia, tahu dia hadir. Berarti kalau dia wisalah, dia kecek, dengar orang dalam kubur. Baca qasidah, lagi-lagi lah dengar orang dalam kubur. Maka hiburan ni dalam kubur pun ada juga. Setengah-setengah orang ahli sufi. Tu ijtihad dia lah. Nama. Kita nak kata sunat benda ni dok. Kita nak kata sunat benda ni dok pun. Tetapi kalau buat tidak ada larangan. Masalah mayat tak cukup sifat. Mayatnya kekoh rimah. Yang kekoh rimah cabut tangan, cabut kaki, cabut kepala macam cerita Kasim Baba lagu tu. Maka jumpalah. Jumpa anggota dia adalah 2-3 katil lagi tak jumpa. Lepas pada mandi semaya belakang tanah, jumpa pulak tangan dia dengan kaki dia. Lagu mana nak buat? Mandi saja, cucu air perata, tanah dekat dengan tubuh dia. Semaya tak perlu semaya dah. Nah, sebab semaya dah saat ni hok mula-mula. Lepas tu kaki tangan hanya tanah sahaja. Nah, begitu juga kalau kita jumpa tangan, kau jumpa gapo dia, tak tahu dok mana mayat. Ambil tangan, mandi mayat, mandi, patu semaya. Semaya tangan saja. Niat semaya mayat dia. Niat semaya atas seluruh jasad dia. Semaya atas. Lepas tu jumpa pula. Mandi saja, tak perlu semaya lagi. Ulai tak perlu ulai lagi semaya. Hanya perlu mandi ke sahaja. Orang kecil manis kena kerak sekat pohon. Kerak pohon buat kelip. Nak buat lagu mana? Mandi semaya. Jangan kawan tu hidup lagi duduk hospital. Matilah kawan tu. Jangan semaya kalau hok hidup dah. Nak mungkin jumpa anggota orang hidup lagi maya juga selok lah. Hak tu mandi cucu-cucu lagu tu saja tanah. Jangan semaya hidup lagi kawan tu. Kaki dia saja yang tanahnya. Berdosa kau tinggal doa kunut tidak berdosa tapi tak leh pahala. Rugi sangatlah alih-alih duk caca dah baca kat doa kunut. Rugilah. Dosa tu dok sebab benda sunat Hukum kita semaya berjemaah di surau lain. Kampung kita ada surau. Ada surau. Apa kita pergi semaya pak lain tengok. Kalau tak ada sebab, misalnya supaya kita pergi semaya pak lain pun tak ada mengajar juga. Semaya kampung kita pun tak ada orang mengajar juga. Maka afdal semaya masjid di kampung masing-masing. Kerana tanggungjawab orang keliling adalah menghidupkan masjid masing-masing. Asas ceritanya. Maka kita kalau tak ada gapo-gapo tak sogilah masjid orang lain maya pak kita. Tetapi kalau masjid kita tak mengajar, masjid orang lain mengajar. Lebih-lebih lagi mengajar ilmu tauhid, mengajar fardu ain pula. Kita ubik kerana sebab tu maka dibolehkan, dibenarkan. Bahkan kadang-kadang jadi wajib dah pula.
Soalan lagi wallahu a'lam. Nah panjang dah. Zaman Covid ni orang takut berlaku. Nampak serinya lewat sikit atas surah serinya. Atas maidil lewat sikit tak apa. Nah, jadi kita ni jangan orang surah dah kepok kita ni. Biar rasa tenang duduk sini lah pada rumah, pada kedai kopi, pada mana. Sini ke insya-Allah lah tak ada penyakitnya. Sekali pun kena sembuh di orang dah pun. Nah. Insya-Allah lah kita minta doa sungguh-sungguh. Kata penyakit ni biar tak ada di tempat kita. Biar perancangan orang kafir itu kembali kepada pok dia sendiri. Dia rancang nak munuh ke kita orang Islam, kita pun tak tahu perancangan dia dengan apa dia, kita minta dengan Tuhan sungguh-sungguh, biar Tuhan lipat sendiri atas dia. Kita orang Islam biar selamat daripada tipu daya dia, lari dari matlamat-matlamat kita nak berkenalan dengan Tuhan, biar hidup kita sentiasa duduk dengan Tuhan semacam. Nah, Tuhan jaga hati kita, tak sewi balik hati kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.